192 Up. Okey. Muka surat berapa? Cuba tengok buku teks ya. Muka surat berapa? Buku teks pula dah. Buku modul. Cuba tengok buku modul muka surat berapa? 88. 88. Buku modul ni tau, buku modul ni. Wujud lagi tak? 91. Ada? Betul cikgu 88. Cakap seseorang ke? 91. Ke berbeza muka surat kita dengan muka surat saya dengan muka surat awak berbeza Berbeza. Saya ada 88. Berbeza. Patutlah Umairah cakap 81. 88. Yang ni Ni. Okey. So kita tengok termokemistri. Kalau awak sambung belajar nanti dalam degree chemistry ke apa ke, memang ada satu sen yang kita akan belajar tentang termokemistri lah. Okay, so kita tengok sikit. Dah tengoklah tadi kat webinar kan. So kita cari refresh balik. Alright, perubahan tenaga dalam tindak balas kimia ada berapa tadi? 2. Berapa? Ada 2. Apa 2 tu? Exothermic, Exothermic dengan endothermic. Okey, so kita tengok sikit untuk exothermic dulu. So kalau exothermic, tindak balas yang membebaskan haba ke persekitaran. Nampak je exit. Pintu keluar kan? Exit, so dia bebaskan, dia keluar. Okay, so bila dia membebaskan haba, maka suhu tindak balas meningkat. Okay, so maksudnya suhu akhir lebih tinggi berbanding suhu awal. Dapat bayang tak benda ni macam kalau tu tanya tahu suhu tindak balas meningkat. And then tenaga haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan lebih tinggi daripada tenaga haba yang diserap semasa pemecahan ikatan. Bila tenaga dibebaskan tu lagi tinggi, sebab itulah dia adalah exothermi. Sebab dalam satu tindak balas tu mesti ada serap, mesti ada bebas. So kalau tenaga haba yang dibebas tu lebih tinggi, so kita classify dia sebagai exothermic. Okay, and then bekas menjadi panas. Contoh tindak balas, pemendakan, peneutralan, penyesaran, pembakaran dan pembekuan. Pemendakan ni dekat tindak balas mana? Kalau ingat, kat mana tindak balas pemendakan? Lupa dah. Pemendakan kat mana? Garam ke cikgu? Ya, bab garam. Tindak balas menghasilkan garam tak larut. Sama ada nama tindak balas dia, tindak balas pemendakan ataupun tindak balas ganda. Ganda berapa? 2. Ganda 2. Itulah. So apa persamaan untuk tindak balas pemendakan? Apa tambah apa? Apa tahu apa? Pemendakan. Baru ambil PPT. Garam larut tambah garam larut. Iyo, GL campur GL dapat GTL campur GL. Benda ni lah. Sebab tu kimia ni kalau form 4 kita memang perform, bukanlah perform apa, tapi form 4 kita faham. Bila kita masuk ke kata 5, dia akan jadi lagi mudah tau. Sebab benda ni kita dah tahu dah. Cuma bila kata 5, dia ajar tambah pengiraan haba dia. Macam tu. Okay, kalau peneutralan dekat bab mana? Pasal? Garam. Garam. Bab garam yang asid base tu, menghasilkan garam tu. So apa tindak balas peneutralan? Apa tambah apa? Loading Asid campur alkali. Iya, orang lain mana ni? Oi, semua orang senyap ni, semua orang dah hilang ingatan Dah 2 minggu tak jumpa Cikgu Jeriza. Asid campur alkali. Inilah peneutralan.
So awak dapat apa? Garam dengan apa? Air. Ya, air. Kalau penyesaran logam, yang mana satu? Lidah. Alfa, apa Alfa? Penyesaran logam. Dekat lidah saja. Dekat redox ada. Ini yang single kacau couple tu. Contohlah Zn tambah CuSO4. So boleh tak zinc nak sesarkan Cu? Boleh sebab zinc lebih elektropositif. Yang saya bagi contoh tu kalau pengetua tiba-tiba nak ganti Cikgu Juliza ajar kimia boleh sebab pengetua lagi berkuasa daripada Cikgu Juliza. Tapi kalau Cikgu Juliza tiba-tiba nak jadi pengetua atas tak boleh. Dia macam tu. Logam yang lebih elektropositif boleh sesarkan logam yang kurang elektropositif. Okey, kalau pembakaran dekat mana? Yuhu. Pembakaran kat mana? Sebatian karbon. Sebatian karbon. Maksudnya contohlah alkana ke, alkena ke yang siri homolog tu. So tambah apa? Kalau pembakaran maksudnya dia tindak balas dengan apa? Pembakaran tindak balas dengan apa? Perkataan tu bermula dengan O. Oksigen. Oksigen. O2 menghasilkan apa? Dua benda. CO2. CO2 dengan H2O. Maksudnya, sejujurnya lah waktu saya tanya tu kan, korang blur ke, korang tak ingat ke ataupun korang tahu tapi malas nak jawab. Mana satu? ABC. Tak confident. Tak confident tak boleh dah gitu. Korang dah belajar, dah melalui PPT. Maksudnya kita belajar tu bukan untuk PPT semata tau. Kita belajar tu supaya ilmu tu sentiasa ada. So bila cikgu jarang lah marah. Cikgu tak marah lah kalau korang salah jawab. So jawab je. Tak payah segan dengan kawan-kawan pun. Okay, so tu dia. And then korang belajar tentang Raja Aras Tenaga. Okay, kita try lukis gambar Raja Aras Tenaga. Kalau exo, okay, syarat dia, ini teknik menjawab Cikgu bagi teknik menjawab, kena ingat. Okay, mesti ada Pak C tadi kan. Okay, atas ni kena tulis apa? Cikgu Nur ajar apa? Tenaga. Mesti ada tenaga. And then bila kata exo tadi, tenaga haba bahan lagi tinggi daripada hasil. So daripada atas ke bawah. And then kita buat nak panah dia. Maksudnya daripada atas, daripada banyak ke sikit. Ini bahan kita. So kat sini tu dia lah apa bahan kita tu. Yang kat sini kita punya hasil. And then nilai delta H kita berapa nilai dia. And then kalau kita kata exo tadi, nilai delta H mesti negatif. Negatif berapa-berapa tak kisahlah. Okay, bila kita nampak negatif, dia adalah exothermic. Perlu ke nak tambah Pak CX kat bawah ni? Garis kat bawah, perlu ke? Tak. Tak payah. Okay, so itu gambar Raja Aras Tenaga. Nanti penuhkan modul. Okay, kalau endo, terbalik je lah daripada tu. Study smart, hafal satu je. So, bila endotermik, tindak balas yang menyerap haba ke persekitaran. And then, bila dia serap haba, suhu tindak balas menurun. And then, apa berlaku? Tenaga haba yang diserap semasa pemecahan ikatan lebih tinggi daripada tenaga haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan. Okay. Bekas menjadi sejuk. Alright. Contoh-contoh. Okay. Untuk endo ni dia terlalu banyak tau. So cikgu suka tengok. Cikgu akan cari dulu perkataan melarutkan. Okay. Bila endo ni dia punya contoh dia terlalu banyak. So cikgu akan cari perkataan melarutkan garam. Ataupun cikgu cari perkataan penguraian
Ataupun cikgu tengok yang amonium. Itu je clue. Sebabnya benda tu banyak tau dalam buku teks kita, buku sikit. Kadang-kadang bila exam dia keluar contoh yang lain daripada ada dalam buku kita. So tips yang cikgu boleh bagi adalah korang cari perkataan melarutkan, amonium, penguraian. Okey? Tindak balas yang common kita buat eksperimen dekat sekolah tu ataupun yang tadi tu, pembakaran, penyesaran, penyetelan, itu untuk exothermic. Okey? So, gambar rajak arah senaga kalau daripada tadi atas ke bawah, yang ini pula daripada bawah naik ke atas. Nak panah ni jangan lupa. Ini bahan kita, ni hasil kita. And then nilai delta H. Okey, ni nilai delta H positif ke negatif? Positif ke negatif? Positif. Positif. Okey. Selesai. Boleh? Nak tanya apa-apa tak untuk dua benda ni sebelum kita masuk calculation? Ada nak tanya apa-apa? Tak ada Tak ada cikgu. Suhu menurun, suhu meningkat tu faham Faham. Okey. Alright, kita start mengira. Calculator ada tak? Ada. Ada. So, follow cikgu sebab dalam buku awak tu dia guna formula yang salah tau. Kalau kita guna formula tu kita dah tak dapat markah dah. So, follow cikgu Okey. Alright, so kita tengok sikit. 25 cm3 larutan argentum nitrat 1.0 mol DM negatif 3 pada suhu 29 darjah Celsius. Dicampurkan kepada 25 cm3 larutan natrium klorida 1.0 mol DM negatif 3 pada suhu 30 darjah Celsius. So ada dua larutan kat sini. Betul lah dua larutan. Sebab apa? Sebab kita kata pembendakan mesti ada Gl campur Gl. Sebab tu ada dua larutan kat sini. Okey. Suhu tertinggi yang tercapai oleh campuran adalah 38 darjah Celsius. Hitungkan haba pemendakan. Maksudnya dia suruh kita cari haba GTL ni. Okey. Bagi argentum klorida, lukiskan gambar rajak arah senaga. Okey, tengok soalan. Soalan pertama minta persamaan kimia. Okey, apa persamaan kimia kita? Apa formula argentum nitrat? Seseorang. Formula argentum nitrat? AgCl2. AgNO3 kurungan 2. Ag Nitrat kan cikgu? O3 je. Oh, tak ada 2 Ag plus NO3 minus. Okey, plus. Natrium klorida, formula. ACl. NaCl. NaCl. Okey, Aero. Okey, dapat apa? Allah, bila guna. Okey, dapat apa? AgCl plus Na. Bila guna PowerPoint ni, lambat sikit lah cikgu nak tukar-tukar warna dia. Aduh. Okey, so macam mana nak dapatkan hasil dia? Ag plus mesti tertarik dengan negatif ni. Dia tukar partner tau. Positif yang ni tertarik dengan negatif yang satu lagi. So Ag plus dengan Cl minus dapat apa? AgCl. AgCl. Okey, lagi satu? NaNO3. Cikgu nak tukar juga. Ngada-ngada. Lagi NO3 minus dengan Na plus. So kita dapat NaNO3. Okey, dah balance ke belum? Dah. Dah, okey. Satu lagi kelemahan korang waktu korang buat exam tu, korang buat persamaan tapi korang tak balance. Di situ juga hilang satu markah. Okey, so dah betul. Alright, and then dia minta persamaan ion. Macam mana nak buat persamaan ion? Kalau kita ingat persamaan anion, ada benda yang pecah-pecah tu. Ingat tak? Yang pecah-pecah tu. Tapi jalan singkat. Ni cikgu ajar jahat lagi tadi. Jalan singkat untuk buat persamaan ion untuk pemendakan adalah kita tengok je dia punya GTL. Mana satu GTL?
Which one? GTL? AgCl. AgCl. Macam mana kita tahu AgCl tu adalah GTL? Semua garam klorida larut kecuali kena panggil nama ni. Aida Afika. Aida Afika. Ya, cikgu. Semua garam klorida larut kecuali Power ke? kita kata apa? Ha? Yang power tu ke? Power aku. Ya. Kecuali Power aku power aku handsome. Maksudnya kalau power aku handsome tu mesti Ag ada kat sini kan? So Ag lah garam tak larut kita. So persamaan anion fokus je pada Ag. So apa anion positif dengan anion negatif yang ada dalam AgCl ni? Ag plus Cl minus. Ag plus dengan Cl minus. Dah dapat persamaan anion. Boleh tak? Boleh cikgu. Okay. Tapi yang ni untuk pemendakan je cikgu. Ya. Untuk pembedakan kita boleh buat jalan singkat untuk dapat persamaan anion. Kita cari je, kita pilih je dia punya garam tak larut. Lepas tu kita buat je apa ion positif dia, apa ion negatif dia. Okay. Contoh lagi. Sekejap. Nak tukar pen warna lain. Yang senyap-senyap yang lain tu faham tak? PbSO4. Sulfate, benci papa cakap banyak. Okey, apa dia punya ion positif dia dengan negatif? Pb2 plus SO4 2 minus. Pb2 plus dengan SO4 tu minus. So inilah persamaan anion dia. Okey, tapi benda ni hanya boleh diaplikasikan dekat pemendakan saja. Boleh? Aida, Afika dan Amira dan Lalin ada? Amira dan Lalin? Tak ada? Ada. Ada. Okey tak? Okey tak Okey, Amira? cikgu. Kalau cikgu laju, cakap tau korang. Okey. Lepas tu, lepas persamaan anion dia minta apa? Maksud haba pemendakan. Okay, apa maksud haba pemendakan? Okay, tulis perubahan haba. Perubahan haba apabila 1 mol argentum klorida 1 mol argentum klorida terbentuk daripada anion-anionnya. Terbentuk daripada anion-anionnya. Ini yang lebih spesifik lah. Kalau secara umum, dia guna umum je. Perubahan haba apabila 1 mol mendakan. Sekarang ni kita tukar. Mendakan tu apa? Argentum klorida. Okay. So, nombor 3 selesai. Nombor 3 dah selesai. Nombor 4 dia minta apa? Pemerhatian. Apa pemerhatian? Kita boleh bagi 2 pemerhatian kat sini. Apa ada idea pemerhatian? Mendakan putih terbentuk. Apa dia? Mendakan putih terbentuk. Macam mana amal boleh dapat mendakan putih terbentuk? Sebab semua garam warna putih. Terbentuk. Macam mana amal boleh dapat tu? Macam mana? Sebab semua garam warna putih. Ya. Sebab amal dah hafal semua garam warna putih kecuali garam kuprum warna apa? Biru, Tapi kuprum 2 karbonat warna hijau, hijau. Kalau garam ferrum 2? hijau, Hijau. Ferrum 3? perang, Biru. Merah. Perang. 3 perang. So bila kita dah hafal benda tu, kita bolehlah jawab ni. Sebab tu cikgu kata kimia ni senang. So pemerhatian yang pertama adalah mendakan putih terbentuk. Lagi satu, apa boleh kita tahu? Yang ini relate dengan termo, benda baru. Tentang suhu. So apa kita boleh cakap tentang suhu?
Suhu meningkat. Apa? Meningkat. Suhu meningkat. Suhu meningkat. Okey, macam mana cikgu tahu suhu meningkat? Tadi kata awal 29, 30, tiba jadi 38 suhu akhir. So suhu meningkat lah tu. Okey? Boleh? Anis Suraya? Anis Suraya. Hai cikgu. Okey tak? Okey cikgu. Alright. And then dia minta bilangan mol. Okey, bilangan mol. Alright. Sekarang ni kita ada dua larutan. Ada argentum nitrat, kita ada natrium klorida. Kalau cikgu akan kira dua-dua. Okey, argentum nitrat, bilangan mol AgNO3. So kita ada 25, kita ada 1.0. So formula apa kita nak pakai? MV over 1000. Ya, MV bahagi 1000. So M 1.0, V 25 bahagi dengan 1000. Tekan kalkulator, dapat berapa? 0.025. Berapa? 0.025. 0.025, betul ke? Okey, 0.025 mol. Okey, lagi satu. Bilangan mol NaCl. Faiz, kira Faiz. 1.0 darab 25 bagi 1000. Dapat berapa Faiz? Kosong 0.025. Sama lah Faiz. 0.025. Alright. Bila kita kira bilangan mol dapat sama, so tak kisah kita ambil mana-mana pun tak apa. Sebab apa? Okey, tengok dekat persamaan. 1 mol AgNO3 memerlukan 1 mol NaCl menghasilkan 1 mol AgCl. Maksudnya ratio diorang ni sama je. 1, 1, 1. So bila kita dapat 0.25, kita boleh direct je ambil 0.025. Okey, kat sini boleh tak? Okey, bilangan mol selesai Okey. Benda baru adalah, okey, bila nak kira haba pembendakan ni delta H. Okey, ni haba pembendakan. Awak mesti kena kira nilai Q dulu. Nilai Q ni adalah haba yang dibebaskan. So tadi dekat video dah tunjuk dah apa formula untuk Q. Apa formula untuk Q? MC theta. Q sama dengan MC theta. M, kita dah belajar dah M waktu form 4. M tu apa? M kecil. M kecil tu apa? Jumlah isi padu larutan. Dia ada dua tau. M kecil dengan M besar. Apa beza M kecil dengan M besar? M kecil ni apa? Jumlah isi padu. Pasifnya hari ni. Arisa mana Arisa? 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 Cikgu, hello. Arisa ada tak? Ada cikgu. Arisa, M kecil tu apa Arisa? Tak dengar suara Arisa. Tak dengar ke M cikgu? kecil tu apa Arisa? Hello. Baru dengar. Arisa, M kecil ni apa? Jumlah isi padu. Okey, hari ni kita kata M kecil ni jumlah isi padu. Tapi waktu kita form 4, M kecil ni adalah jisim. Kalau M besar? Mol. Molarity ke perkataan yang kita buat MV over 1000 tu. Okey, ini waktu form 4. Jisim bahagi JMR. Itu untuk M kecil waktu form 4. Bila kita masuk bab termo, M ini mesti merujuk kepada jumlah isi padu. So berapa jumlah isi padu yang ada dalam kes ni hari ni? Ada berapa jumlah dia? Kita ada 25 ya, Go? Dengan 25. So berapa? 50. 50. 25 campur 25?
Okey, darab dengan 4.2. Darab dengan perubahan suhu. Data ni adalah perubahan suhu. So nak tahu perubahan suhu, mestilah suhu akhir 38 darjah Celsius tolak suhu awal. Tapi masalahnya suhu awal kita ada dua. 29 dengan 30. So nak buat macam mana? Apa yang kita kena buat dulu? Pat, korang ni tengok ke tak tengok video tadi lah. Macam nak cubit je, tuan-tuan jauh. Sana, ada dua suhu awal ni. Ada 29 dengan 30. Nak buat apa? Tolak, cik. 29 tambah 30 bahagi 2. Cari purata dulu. Purata suhu awal. Sebab sekarang ni kita ada dua larutan. Dua-dua ada suhu awal dia. So kita kena ambil purata suhu awal. 29 tambah 30 bahagi Bagi 2. tekan kalkulator jap. Balkis, Batrisha. Saya cikgu. Okey, dapatkan bagi cikgu jawapan. Untuk suhu awal berapa? 29.5. Okey, 29.5 darjah Celsius. Okey, tekan kalkulator. So, berapa perubahan suhu kita? Suhu akhir tolak purata suhu awal. So, dapat berapa? Haris Zakwan ada tak? Haris Zakwan. Adik ko. Haris tekankan kalkulator. 8.5. Ha? 8.5. 8.5. Okey, cikgu tak ada kalkulator ni tau. Okey, 8.5 baru kita masuk kat sini. Alright. Okey, darab semua. 25 campur 25, 50. 50 darab 4.2, darab 8.5. Dapat berapa? Intan Aisyah. Saya kena sebut nama seorang-seorang lah. Kotak semua orang senyap je. Intan Aisyah. 1785. Dapat 1785. Okey, 1785 Joule. Gitu. Boleh? Okey. So, step pertama kena cari dulu haba yang dibebaskan. Kenapa haba yang dibebaskan? Haba yang dibebas ni oleh 0.025 mol tadi tu. Tadi kan kita kira bilangan mol adalah 0.025 mol. Maksudnya bila 0.025 mol argentum chlorida, haba yang dibebaskan adalah sebanyak 1785 Joule. Okey? Tapi soalan minta haba pemendakan. Haba pemendakan delta H ni maksudnya untuk 1 mol. Waktu ni lah kita guna ratio. Tak boleh guna formula dalam buku. Dia tulis delta H sama dengan Q over X. Q ni yang inilah. X ni bilangan mol. Ini dalam buku. Tak boleh pakai. Okey, kita kena guna ratio. So, macam mana nak buat ratio? 0.025 mol AgCl membebaskan 1785 Joule haba. Okey, tapi soalan minta haba pemendakan. Maksudnya 1 mol AgCl. Macam mana? Macam biasalah, darab silang bahagi. 1 darab 1785 Joule bahagi dengan 0.025. Okey, tekan kalkulator. 714.00. Apa dia cikgu? Dapat berapa? 71,400. 71,400 J mol negatif 1. Betul tak? Sebabnya J mol negatif 1. Okey, kat sini boleh Alright, lepas tu baru kita tulis kita punya jawapan. Delta H sama dengan positif ke negatif? Positif ke negatif? Negatif. Negatif sebab exo. Macam mana cikgu tahu exo? Sebab suhu bertambah. So kita letak negatif. And then nilai ni dalam joule. Kita kena tukar jadi kilojoule.
So bila kilojoule bagi 1000 lah. So jawapan dia negatif 71.4 kilojoule mol negatif 1. Gitu. Jangan berhenti dekat ratio ni je. Sebab kat ratio ni tak ada lagi simbol negatif. Awak kena tambah dekat bawah ni. Delta H sama dengan negatif bla 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 bla. Boleh tak? Cikgu, Boleh, ya. saya tak faham sangat lah. Okey, tak apa. Kat mana tak faham? Kenapa nak kena cari ratio dia tu? Okey. Bila soalan tulis, okey macam ni nampak ni. Hitungkan haba pemendakan. Alright, kita dalam bab ni ada 4 jenis haba tau. Kita ada, kat mana cikgu nak conteng sekejap Jap. Okey, kita ada haba pemendakan. Dia ada 4. Haba pemendakan. Kita ada haba penyesaran. Okey, haba penyesaran. Kita ada haba peneutralan. And then kita ada haba pembakaran. Okey, kita ada 4 benda ni. Alright. Bila soalan minta calculation untuk 4 jenis haba ni, maksudnya benda ini merujuk kepada jumlah tenaga yang dibebaskan oleh 1 mol. Benda ni dibebaskan oleh 1 mol. Masalahnya bila kita kira, kita kan kira ni Q MC theta ni, Q ni adalah haba yang dibebaskan. Haba yang dibebas ni bukan untuk 1 mol, tapi bergantung kepada isi padu dan molariti yang kita pakai. So macam dalam kes ni tadi kan kita kira ni 0.25. Maksudnya dalam eksperimen ni 0.025 mol membebaskan ni 1785. So tu cikgu buat ratio. 0.025 mol membebaskan 1785 joule haba. Ini dekat eksperimen ni. Tapi soalan minta untuk 1 mol. Sebab tu kita kena buat ratio. Tak apa, ni soalan pertama. Mari kita buat lagi. Cikgu tak bagi masa untuk korang salin lah. Ya, nak tanya apa lagi? Mana? Tak. Terima kasih cikgu, dah faham sikit dah. Okey, kita buat lagi Orang ini, okey, kita ada satu tertinggal. Lukiskan gambar raja aras tenaga. So bila exo tadi, cikgu contohnya ni tenaga. So daripada atas ke bawah. Lepas tu letak apa kat sini? Cikgu, persamaan termokimia tu yang mana? Persamaan termokimia tu yang mana? Persamaan termokimia mana? Tak ada dalam. Belum. Terlepas. Okey, sekejap Alright, kita buat dulu yang lukis gambar raja aras tenaga. Kita letak sini. Allah. And then dekat sini kita letak kita punya persamaan anion tadi tu. Ag plus tambah Cl minus. So kita dapat AgCl. And then delta H sama dengan negatif 71.4 kJ mol negatif 1. Ini aras tenaga. Okay. Persamaan termokimia tu, yang ini, yang nombor 1 ni kan. Kita tambah je dekat ujung. Delta H sama dengan negatif 71.4 kJ mol negatif 1. Itu je. Maksudnya persamaan kimia seimbang tapi kita tambah nilai delta H tu dekat ujung. Jadilah persamaan termokimia. Okey? Kerja cikgu saya macam tak dapat. Macam mana? Macam tak dapat cikgu, macam laju sikit. Okey, kat mana? Persamaan termokimia ke dekat gambar raja aras tenaga? Dulu. Alright, sekejap Okey, pengiraan dah selesai. Okey, gambar raja aras tenaga. Cikgu tak ada space lah nak lukis. Sekejap. Okey, cikgu padam balik.
Okey. Bila gambar raja aras tenaga. Okey. Gambar raja aras tenaga dulu tahu. Okey, bila gambar raja aras tenaga mesti ada paksi Y. Okey, kita tulis tenaga ke atas. Oh, dia start dah. Tenaga. Okey. Bila kita tahu dia adalah exothermic, maksudnya daripada atas ke bawah. Kita letak arrow. Okey. Alright. And then bahan kita tadi, apa bahan kita tadi? Okay, sama ada awak tulis dua-dua ni, AgNO3 plus NaCl, ataupun kita ambil je kita punya persamaan ion pun boleh. So persamaan ion kita Ag plus Cl minus. Sebab tu cikgu tulis kat atas ni. Ag plus Cl minus. Bahan hasil kita AgCl. Okay. And then nilai delta H. Delta H sama dengan negatif 71.4 kilojoule mol negatif 1. Inilah gambar raja aras tenaga. Boleh tak? Nabiha boleh tak? Boleh. Boleh. Azumi? Boleh. Okey, lepas tu kita berbalik pada dia minta persamaan termokimia tu. Persamaan termokimia tu sebenarnya persamaan kimia je. Kita kan dapat nombor 1 ni tadi. Okey, persamaan kimia. Cuma kita tambah je ni kat belakang sekali. Ni. Kita tambahkan nilai delta H yang kita dapat dari pengiraan tadi. Cikgu, ni macam mana cikgu bagi makan tu? Yang mana? Persamaan termokimia ni? 3 lah tadi dia. Tak, macam mana yang kira tu mana yang bagi markah mana yang kena tunjukkan? Dia ni, semua ni kena tunjukkan. Ni kena tunjuk, ni kena tunjuk, ni kena tunjuk, ini kena tunjuk. 5 markah kat sini. Okay, Lagi satu kertas 2, ada soalan disim ferrum kot kalau tak silap saya. Disim apa Ramai hilang 1 markah sebab tak tunjuk ratio. Okey, kita try lagi. Kita try lagi. Soalan nombor 2. Sekejap. Cikgu, yang persamaan termokimia tu, dekat belakang tu kan AgCl plus NaNO3 tu, lepas tu terus letak yang haba pembendakan tu punya nilai tu Ya betul. Sambung je kat ujung. Tak payah tambah ke apa, tak payah? Tak payah. Okey. Okey. Kita try ni pula. Apabila 50 cm3 larutan argentum nitrat 0.2 mol Dm-3 dicampurkan kepada 50 cm3 larutan natrium klorida 0.2 mol Dm-3. Suhu campuran meningkat. Dia dah bagi perubahan suhu, so kita tak payah kira lah perubahan suhu. Okay, hitung haba yang terbebas. So guna formula apa? Haba yang terbebas ni yang mana? Q ke delta H? Q. Okay, Q sama dengan MC theta. Nampak ke warna putih? So kalau Q, berapa M? Berapa jumlah isi padu kita? 100 Ya, 100. 50 tambah 50. Sebab kita ada 2 larutan. Najwa? Ya, cikgu. Okey tak? Okey. Okey, so 50 tambah 50 darab dengan nilai C ni tetap 4.2. Darab lagi. Perubahan suhu dia dah bagi dah 6 darjah Celsius. Okey, tekan kalkulator. Dapat berapa? Tak suka warna putih. Aina Balkis ada tak? Ada. Okey, cuba tekan Aina dapat berapa? Kejap cikgu. Cikgu, Ya. kenapa 4.2 itu tetap? Okey, nilai tu Apa tu sebenarnya tu?
C tu adalah muatan haba tentu air. Nilai tu memang tetap. Macam nombor Avogadro lah. Kan tetap 6.02 eksponen 23. So sama juga dengan kes ni. C tu adalah muatan haba tentu air. Itulah formula dia. Tapi ada juga soalan 2520 cikgu. dia tukar dia jadi 4.0 ada juga. Berapa? Aina? 2520. 2520. 2520. Orang lain dapat tak? Dapat. Alright. Bila dia minta haba pemendakan, maksudnya nilai delta H. Delta H ni maksudnya untuk 1 mol tadi cikgu cakap. So kita kena tentukan dulu. Yang Q ni tadi berapa mol? So nak kira bilangan mol guna formula apa? Selalu buat dah. Berapa dah guna? 1000. Yang ada 1000 tu. Yo, yang ada 1000 tu. Apa yang ada 1000? MV over 1000. MV per 1000. Kita kena tahu dulu berapa bilangan mol yang membebaskan 2520 joule ni tadi. So kita kira 50 darab 0.25 bahagi 1000. Buat asing-asing. Maksudnya argentum nitrat 1, lautan natrium klorida 1. Okey, so berapa? Tekan kalkulator. Alisa Filza ada tak? Ada cikgu. Okey, cuba tekan kalkulator berapa? 0.0125. 0.0125, betul eh? Okey, so bila kita tengok sama dan kita ambil je lah, kita tak payah fikir. Janji kita kira dia asing-asing. Jangan awak totalkan macam ni. M kat sini cikgu kan total 50 campur 50. So bilangan mol saya nak totalkan. Tak boleh. Awak kena kira asing-asing. So kita buat ratio 0.0125 mol. Apa benda? Bahan apa nak letak kat sini ni? Kita ada argentum nitrat, AgNO3. Kita ada natrium klorida, NaCl. So kita dapat apa hasil dia? 2500. Ayo. AgCl. AgCl. L plus NaNO3. Alisha, Alia. Ya, cikgu. Dapat apa lagi satu tu? Ambil cikgu. Lagi satu hasil apa? AgNO3 tambah NaCl. Dapat AgCl lagi satu? NaNO3. Pandai. Okey. Mana satu antara dua ni yang kita nak letak kat sini ni? Mana satu? AgCl ke NaNO3? AgCl. AgCl. Kenapa? Why? Garangkan larut. Ya, Waida, sebab sekarang ni kita tengah kira haba pemendakan tentang garam tak larut. So formula dekat sini mestilah tentang formula garam tak larut. Sebab kita tengah nak cakap bahawa 0.0125 AgCl ni, untuk membentuk AgCl ni, kita akan membebaskan sebanyak 2520 joule haba. So kalau 1 mol AgCl, so berapa? 1 darab 2520 joule bagi dengan 0.0125 mol. Dapat berapa? Tekan kalkulator. Amin. Amin. Ya, cikgu. Tekan kalkulator ni. Amin nak terus tukar dalam kilojoule pun boleh. Bagi 1000 terus. 201.6 kg. Kj? Mol apa tu? Mol negatif 1.
Terus dapat jawapan. Lepas tu tulis. Delta H sama dengan negatif positif. Negatif. Negatif 201.6 kJ mol negatif 1. KJ, Khairi Jamaluddin. Boleh tak? Boleh. Boleh cikgu tapi tengah salin. Tak nak lah. Okeylah, okey. Cepat. Pukul berapa ni? Masa kita ni kan kejap-kejap je. Oh, dah 9.51 dah. Ya Allah. Zulaika Aisyah. Yasmin Sofia ada tak? Yasmin Sofia. Ada cikgu. Okey tak? Okey tapi lambat sikit. Okey, tak apa. Saya macam baru nampak lah kenapa Meet ni macam penting untuk kita rekod. Sebab bila korang nak buat ulang kaji kan, macam hari tu korang duk minta read-out semua. Tapi tak boleh nak tengok video tu rosak. Rasa macam, memang video ni memang penting. So kalau korang tak masuk kelas ke, tiba-tiba nak tengok balik ke, memang korang boleh tengok. Cuma cikgu lah kena sediakan medium untuk korang tengok. Dah? Dah cikgu. Dah cikgu. Okey, kejap. Nurul Nabilah. Okey, Nurul Nabilah tanya 201.6 tu memang negatif ke? Kita yang kena tentukan sama ada dia negatif ataupun positif. Macam mana kita nak tengok? Kita tengok dekat suhu. Bila dia kata suhu meningkat, so dia adalah exothermic. Sebab itulah kita bubuh nilai negatif. Negatif positif tu hanya untuk menunjukkan bahawa dia exo ataupun endo. Okey. Selesai. Okey, yang kedua, soalan nombor 2. Seorang pelajar menambah 50 cm3 plumbum 2 nitrat. Formula plumbum 2 nitrat apa? Apa formula plumbum 2 nitrat? PbSO4. Syazah Hawa Afika. Syazah Hawa Afika. Ada tak? Yuhu. Apa formula plumbum 2 nitrat? Syazah. Tak boleh. Syazah Arika. PbNO3 kurungan 2. PB. Oh, ni kan tak muat pula kat sini. Aduh, cikgu tak sekolah. Sekejap nak. Bila buat soalan, mahirkan buat persamaan tu. PbNO3 bracket 2 tambah kepada 50 cm3 larutan kalium sulfat. Formula kalium sulfat. Aina Nabila. Ya cikgu. Apa formula dia? Kalium 2 sulfat. Formula dia apa? Mana atukin? K2SO4. K2SO4. Aero. Okey, dapat apa? Puteri Nurin Akila. Puteri Nurin Akila ada tak? Nurin? Ili? Ili pun tak ada? Pelik ni tak ada. Dia ada. Ili tak boleh nak ni Okay, tak apa. Alia Hadira? Apa formula dia? Kita dapat apa? Plumbum PB? PbSO4. PbSO4 plus KNO3. Okay, balance kan kalium. Okay, ada 2. Cikgu pula yang buat. Okay. Purata suhu awal, dia dah bagi dah. Purata suhu awal adalah
0 darjah Celsius dan haba pembedakan plumbum 2 sulfat adalah 40 kilojoule. Oh, dia dah bagi dah haba pembedakan. Untuk 1 mol tu dia dah bagi. Okey, so yang pertama dia minta bilangan mol plumbum 2 sulfat. Ni senang je lah. Okey, macam mana nak guna formula apa ni? Bilangan mol PB. Okey, macam mana nak kira untuk PbSO4? Kita ada untuk PP nitrat dengan kalium sulfat. So tak kisahlah mana-mana kita pakai. Okey, katakanlah cikgu pakai untuk PbNO3 bracket tu MB bahagi 1000. Okey, berapa nilai M? Berapa nilai M? 0.2 darab 50 bahagi dengan 1000. Okey, tekan kalkulator. Dapat berapa? 0.01. Nur Natasha? Nur Natasha? Natasha ada tak? Okey, Natasha dapat berapa? Bilangan mol. Okey, Natasha dapat 0.01. Okey, tengok kat sini tahu. Walaupun soalan minta untuk plumbum sulfat, tapi kita ada info tentang plumbum 2 nitrat dengan kalium sulfat, kita masih boleh kira. Kita buat ratio 1 mol PbNO3 bracket tu membebaskan 1 mol PbSO4. So kalau kat sini 0.01 mol PbNO3 bracket tu ikut 0.1 mol PbSO4. Boleh? Kat sini boleh tak? Boleh tak? Boleh. Hari ni penat ke? Ke stres dapat result tak elok ke? Result okey ke tak? Salah kawan. Okey, perubahan haba. So bila dia minta perubahan haba, maksudnya dia nak nilai untuk Q. Q sama dengan MC theta. Boleh tak nak kira Q sama dengan MC theta? M ada tak nilai M kat sini? Nilai M ada tak? Panaslah. Nilai M ada tak? Ada. Nilai M ada 50 dengan 50. Betul. C tetap 4.2. Tapi perubahan suhu ada tak? Tak ada. Tak ada. So kita tak boleh nak kira guna formula tu. So apa yang kita boleh kira? Kita boleh guna ratio. Okay, sebab soalan dah bagi dah nilai ni. Negatif 40 kilojoule ni. Dia dah bagi nilai ni. Nilai ni untuk berapa mol tadi? 1. Okey, 1 mol PbSO4 membebaskan 40,000 joule. Cikgu tukar kepada joule Okey, kenapa nak tukar kepada joule? Boleh je tak tukar, tapi kebiasaannya bila nilai Q, unit dia mesti joule. Sebab tu cikgu akan tukar. Okey. So 1 mol PbSO4 membebaskan 40,000 joule. Tapi kita tak ada 1 mol. Kita ada 0.01 nombor salah ni. 0.01 mol PbSO4. So dapat berapa? 0.01 darab 40,000 joule bagi dengan 1. So dapat berapa? Tekan kalkulator. 400. Dapatlah 400 joule. Siap. Naili? Saya cikgu. Okey tak? Okey. Okey. Alright. Boleh? Ada apa-apa nak tanya untuk yang ini? Cikgu, Ya. bila dalam ratio tu dia tak payah tulis negatif tu dia kalau
Tak Ada perlu. Ya, tindakan betul. je. Tak perlu, tak perlu. Oh, okey. Bila kita nak buat ratio tu, kita memang ambil nilai dia je. Sebab nilai dia je kita guna untuk pengiraan. Negatif, positif tu kita letak dekat jawapan kita je yang delta H tu. Untuk menentukan dia exo ataupun endo. Oh, okey cikgu, faham. Thank you. Okey, soalan ni pula. Kenapa tak habis soalan nombor 2 ni ke cikgu yang tak tukar nombor? Okey, seorang pelajar menambah 50 cm larutan plumbum 2 nitrat 0.2 mol DM-3 kepada 50 cm larutan kalium sulfat 0.2 mol DM-3. Purata suhu awal, dia bagi suhu awal lah ni. Purata suhu awal ialah 27 dan haba pembedakan adalah negatif 47 kJ mol literatur. Oh, ni soalan yang sama. Okey, dia suruh kira perubahan suhu. Oh, ya Allah, tak nampak. Okey, so kita dah ada nilai Q. Nilai Q kita dah ada 400. So, Q sama dengan MC theta. Q kita dah ada 400. M 50 campur 50 tadi dapat 100. Darab C berapa? 4.2. Darab perubahan suhu. So, boleh tak nak kira nilai perubahan suhu dapat berapa? Okey, perkotak-katikkan rumus. Macam mana nak dapat untuk perubahan suhu? 400 bahagi dengan 100 kali 4.2. Zarfan dapat berapa? Zarfan? Sekejap ya. $16.8. Ya ke? 16.8 ke? Orang lain dapat tak? 0.9. Dapat 0.9. Kat mana tu salah tekan tu? Orang lain dapat tak 0.9? Dapat. Okay, Hirzan mana? Ada aku. Hirzan dapat tak 0.9? Dapat aku. Okay. And then dia minta suhu tertinggi. Suhu tertinggi campuran. Maksudnya suhu awal kita tadi 27. Okay. And then kita kata perubahan suhu adalah sebanyak 0.9. So 27 tambah dengan 0.9. Dapatlah 27.9 darjah Celsius. Okay. Lukis arah tenaga macam tadilah. Atas ni tulis apa? Tenaga. Tenaga. Ni exo ke endo yang ni? Exo ke endo? Exo. Sebab ni dia dah bagi negatif. So bila exo daripada atas ke bawah. Letak arrow. And then kita letak kita punya ni tadi. Dia plumbum 2 sulfat Ya Allah, nak saya ketuk pintu. SO4 2 minus dapat PbSO4. Delta H soalan dah bagi negatif 40 kJ mol negatif 1. Dah tu dia. Uish, panasnya. Cikgu, Ya. yang perubahan suhu tadi tu kan? Ya. Kan 0.9, tapi kalau dekat kalkulator ni kan ada, ke saya yang salah, 0.95 bla bla bla. So dia 0.9 je, tak payah gundakan. Korang tekan kalkulator dapat berapa? Cikgu tak ada kalkulator. Memang dapat 0 point berapa? Dapat 0.952 4. Oh, dia tak dapat nombor bulat Tak. Okey. Kalau tak dapat kena bundakan lah. Oh, okey. Okey. Alright. 5 minit. Cuba jawab yang ni. Jika 20 cm, sebab ni soalan last lah. Lepas tu kita masuk penyesaran sikit. Sama je dia sebenarnya. 4-4 ni cara pengiraan dia sama je. Q MC theta bilangan mol buat ratio.
Cuma beza dia dekat nilai M je. Cuba try buat ni. Jika 20 sentyuk larutan argentum nitrat 0.5 dicampurkan kepada 20 sentyuk HCl 0.5. Hitung kenaikan suhu. Dia minta kira delta H. So delta H Q sama dengan MC theta kan? Tapi nilai Q tak ada, tapi kita ada ni. Boleh buat ratio. Buat ratio dulu, dapatkan nilai Q baru masuk dalam formula. Dah tahu, saya tengok yang ni ketuk-ketuk pintu tu. Nak bagi step pertama, Hakimi ada tak? Hakimi? Ada, cikgu. Kimi dah buat apa? Step pertama apa yang Kimi dah buat? Cikgu tuliskan kat depan ni. Buat ratio cikgu. Tak tahu Kimi buat apa tu? Kimi dah buat apa? Ratio tu Kimi buat. 1 mol AgCl. Pandai. 1 mol AgCl. Lepas tu? Arah panah tu apa benda tak? Okey. Apa ni? 6 sekejap. 0.63 ni 63,000 joule. 63,000 joule. Okey. Lepas tu? Sekejap. Alamak. Kimi dah buat kat situ. Lepas apa yang kita nak buat lagi? Neji? Apa lagi nak buat Neji? Ya, cikgu. Lepas tu nak buat apa? Apa step yang seterusnya? Neji buat apa? Kena cari bilangan mol. Ya, betul. So kita conteng kat tepi. Bilangan mol AgNO3. Okey, apa formula dia? Neji? MV bahagi 1000. MB bagi 1000. So 0.5 darab 20 bahagi 1000. Okey, dapat berapa tu Neji? Kosong poin 01 ke? 0.01 mol. Okey, Luqman Hakimi. Luqman Hakimi. Luqman. Luqman Hakimi ada tak? Tak ada. Luqman Hakimi 1. Luqman Hakimi 2. Tak ada. Laila? Laila? Ya, cikgu. Lomah ya. Lepas tu Laila. Yang ini AgNO3 0.01. So HCl berapa? AgCl berapa? AgCl. AgNO3 1. AgCl pun 1. So kalau AgNO3 0.01, AgCl pun 0.01. So tulislah kat bawah ni 0.01 mol AgCl. Okey, berapa haba yang dibebaskan? 0.01 mol darab 63,000 bahagi dengan 1. Okey, dapat berapa? Saya tulis formula ni nak bagi awak nampak tau. Mol ni, mol dengan mol ni dia mati-matilah. Kita dapat joule je dah situ. Tekan kalkulator Laila dapat berapa? $630 joule.
630 Joule. Okey, dah dapat ni, nak masukkan dalam formula mana, Naimi? Naimi. Ya, cikgu. Nak masuk dalam formula mana, Naimi? Q sama dengan MC theta. Pandai. Q sama dengan MC theta. So, Q kita 630. M kita, Amzah. Amzah ya. 40. M kita 40. Darab. Nilai C kita, Iman. Kamarul Iman masuk tak? Kamarul Iman. Kamarul Iman, dia every week tak masuk ni. Kamarul Iman, tak ada juga hari ni. Tak ada. Irfan. Irfan. Ya, cikgu. Irfan, nilai C tadi berapa, Irfan? Jawab. 40 darab dengan C. Berapa nilai C tadi? Nilai C tu tetap. Berapa nilai dia? 4 point berapa, Irfan? 4.2, cikgu. Bergema tu nak bilik air ke apa? 4.2 darab dengan theta. So nak dapatkan nilai theta, tekan kalkulator. Amar Haikal. Amar Haikal. Cikgu. Ada tak? Okay, tekan kalkulator. Bagikan nilai dia. 3.75. 3.75 darjah Celsius. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Boleh, cikgu. Boleh. Boleh. So, dia punya konsep dia kat sini memang dua je formula dia. Sama ada haba yang dibebaskan, Q sama dengan MC theta, ataupun dia minta haba yang 4 jenis tu. Haba pemendakan, penyesaran, peneutralan, pembakaran. So, bila dia minta haba untuk 4 jenis, maksudnya itu untuk 1 mol. So, kita buat ratio. Okay? So, kita dah selesai 4 contoh sebenarnya untuk haba pemendakan. Macam mana kita tahu dia haba pemendakan? Dia ada 2 GL. GL campur GL dapat GTL. Okay, selesai Kita beralih kepada haba penyesaran. Penyesaran ni tadi cikgu kata single kacau couple. Single kacau couple. Ni kita guna konsep kat sini. Contoh kat sini dia bagi 2 gram serbuk zinc. Zinc ni single lah, zinc Zn. Okay. Dimasukkan ke dalam 25 cm3 larutan kuprum 2 sulfat. CuSO4 aero pada suhu 30 darjah Celsius. Suhu tertinggi yang tercapai oleh campuran adalah 40. Ini senanglah. Dia dah bagi suhu awal 30. Suhu akhir dia dah bagi 40. So perubahan suhu kita senanglah dapat. Tolak je lah. Okay, hitungkan haba penyesaran. Nampak haba penyesaran maksudnya ini untuk 1 mol. Okay, kuprum daripada larutan kuprum 2 sulfat oleh zinc. Zn plus CuSO4 dapat ZnSO4 plus Cu. Ini single kacau couple. Zinc ganti tempat Cu. So zinc ganti tempat Cu jadilah ZnSO4. Cu jadi duda kat belakang ni. Dia seorang-seorang je. Okay. So macam mana? Apa step pertama nak buat? Siapa boleh bagi step pertama? Apa nak buat? Apa nak buat? Bagi idea. Apa nak buat? Nak kira delta H ni. Boleh tak kita kira nilai Q? Dapat tak kalau kita nak kira nilai Q? Q MC theta. Nilai M ada tak? Hai, tak ada jawapan? Nilai M dah. Okey, nak tengok ikut buku. Ikut buku dia minta persamaan kimia dulu. Okey, cikgu dah bagi dah. Persamaan kimia cikgu dah bagi. Okeylah, kita ikut buku lah Tadi korang tengok ke tak tengok webinar sebenarnya? Tak. Terjujur. Terjujur. Tak. Tak sempat, cikgu. Tak sempat. Saya makan dulu tadi.
So patutlah dia jadi macam terpinga-pinga. Aduh, Ilana. Dia kan konsep webinar kita adalah korang akan diajar dalam webinar. So bila cikgu buat meet, kita terus tutorial. Cikgu tak ajar lebih detail lagi. Kat situlah kita menjimatkan masa sebenarnya. So tak apalah. Nanti tengok balik tau Tengok balik tu dah salah dah tu. Dah berdosa dengan cikgu tu. Okey tak apa. So nanti tengok balik. Alright. Sekarang dia minta persamaan kimia. Okey, ni dah selesai. Siapa yang tak tahu macam mana nak buat persamaan kimia ni? Kat tangan. Macam cikgu nampak. Persamaan kimia ni okey tak? Boleh tak? Oh, adik. Okey, persamaan kimia ni selesai lah. Kalau tak pandai juga, tarik telinga sendiri. Persamaan ion. Okey, saya nak buat persamaan ion. Okey, cikgu ajar cara ringkas juga. Cara jahat. Cara panjang korang dah pandai kan? Janji korang pandai cara panjang. Cara pendeknya adalah, okey, zinc. So, zinc, Zn. Betul. Okey, dalam CuSO4 ni ada apa? Dalam CuSO4 ni ada apa? Bagi tahu dulu. CO2 plus. CO2 plus. SO4 by dose. Oh, Hero. Lagi ada apa? Zn2 plus. Zn2 plus. SO4 minus. SO4 minus. Cu. Okay, mana yang mati-mati? Warna apa sebenarnya yang sesuai? Ni. Allah, sakit jiwa dah warna-warni ni. Warna apa? Hitam Tu dah pasalnya. Okay, so mana yang boleh mati-mati? SO4 minus. Ni mati-mati. So persamaan ion kita adalah Zn plus Cu2 plus arrow Zn2 plus Cu. Okey, langkah singkat adalah daripada zinc, dia akan jadi zinc 2 plus. Okey, yang lagi satu pula daripada Cu2 plus, daripada ion dia akan jadi Cu. Kalau malah nak pecah-pecahkan. Ini untuk penyesaran. Daripada logam, ni logam, dia akan jadi ion. So kalau ion, dia akan jadi logam. Okay. Alright, selesai. Persamaan ion selesai. Maksud haba penyesaran, macam tadilah perubahan haba apabila 1 mol kuprum disesarkan oleh zinc daripada larutan kuprum 2 sulfat. Itu secara spesifik lah. Okay. Pemerhatian. Okey, apa pemerhatian yang boleh kita buat? Ada 3. Okay, apa pemerhatian yang pertama? Suhu meningkat. Okay, apa Okay, kuprum. Mana apa kuprum? Biru. Kalau biru dalam keadaan garam, maksudnya CuCl2, CuSO4, CuNO3 bracket tu, itu kita boleh guna clue tu. Kalau Cu sahaja, kita kena guna clue logam. Semua logam warna kelabu kecuali kuprum warna perang. Dia macam serbuk Milo. So pemerhatian kita yang pertama adalah pepejan perang terhasil. Kenapa yang ini cikgu guna pepejal? Yang tadi tu cikgu guna mendakan. Apa perbezaan dia? Sebab ni logam tadi garam. Yang tadi tu adalah garam tak larut. Memang pemendakan. Ada 2 benda kat situ. Yang termendak tu 2 benda. Kalau kat sini memang Cu sahaja. Pepejal sahaja. So kita guna perkataan pepejal. Okay. Pepejal perang terhasil. Okey, lagi satu. Apa? Tentang suhu boleh sebut. Suhu meningkat. Suhu? Alisa Sofia ada tak? Alisa Sofia ada? Ya, cikgu. Suhu apa Alisa? Meningkat ke menurun? Meningkat. Meningkat. Saya tahu meningkat. Dia kata 30. Lepas tu suhu tertinggi 40. Meningkat lah tu.
Suhu meningkat. Lagi satu, okey, kita boleh tengok kat sini. Ni warna apa? Kita dah belajar dekat Pak Garam dah. Yang ni warna apa? Tadi ada seseorang sebut. Warna apa tu? Biru. Okey, larutan kita CaSO4 warna biru. Di akhir tindak balas, larutan dah jadi zinc sulfat. Zinc sulfat ni warna apa? Tak berwarna. Kenapa tak berwarna? Semua garam warna apa? Putih. Putih. So garam yang warna putih, bila kita jadikan dia larutan, larutan warna apa yang terbentuk? Tidak berwarna. Ya, sebab itulah perubahan warna larutan warna biru. Warna biru, larutan berubah menjadi tidak berwarna. Orang kena mahir guna warna-warna tu. Okey? Tapi at least kalau dapat bagi 2 tu pun dah cantik dah lah. Ataupun awak kata keamatan warna biru berkurang pun boleh juga. Okey? Lagi soalan ni tak apa, bilangan mol. Alah, senangnya. Bilangan mol. Guna formula apa? Bilangan mol. Dah buat banyak kali dah. MV over 1000. Yes, MV bagi 1000. So kita ada 25 darab 0.2 bahagi 1000. Tekan kalkulator jap. Dapat berapa? How? Saya tak panggil lagi. Zu Nur Ain? Zu Nur Ain? Zu? Cikgu, Ya. Zoom dia ada masalah internet cikgu. Okey. Wahidah ada tadi. Siti Zulaika ada tak? Tak ada cikgu. Zulaika tak ada juga. Siti Nur Nadira? Siti Nur Nadira? Okey, berapa dapatnya? Berapa bilangan mol? 0.005 mol. 0.005 mol. Tadi kita mesti kira bilangan mol untuk dua benda kan? Bila sama tak jadi masalah. So sekarang ni kita baru kira bilangan mol untuk kuprum 2 sulfat. Lagi satu bilangan mol untuk zinc. So zinc dia bagi jisim. So macam mana nak kira bilangan mol kalau dia bagi jisim? Jisim bahagi dengan JAR. So 2 gram bahagi dengan zinc punya JAR berapa? Alamak, cikgu lupa lah. Berapa? Siapa dapat tengok? Zinc 64 ke? Tak ada. Siapa dapat cari JAR untuk zinc? Oh ni dia. Masya Allah. Zinc. Zinc 65. Okey, cuba tekan sekejap. 2 gram bahagi dengan 65. Dapat berapa? 0.03. 0.03. Okey. Bila jadi macam ni, satu tu 0.005. Satu lagi 0.03. Yang mana satu kita nak ambil? Yang mana satu bilangan kita nak ambil? Yang kecil ke yang banyak? Yang banyak. Oh, yang banyak. Awak ada 5 keping daging burger. Okey, 5 keping daging burger. Tapi roti burger ada 10. So berapa je burger yang awak boleh dapat? Daging burger ada 5 je ni. Tapi roti ada 10. So berapa je burger yang awak boleh dapat? 5. Yang kecil, nilai yang kecil. Faktor penghad. So sama juga dengan kes ni. Walaupun kuprum 2 sulfat ni, SO4 ni awak ada, kuprum 2 sulfat awak ada sikit, 0.005. Ni zinc, awak ada banyak, 0.03. So maksudnya awak akan guna yang kecil lah. Sebab bila CuSO4 dah habis, tindak balas tak akan berlaku lagi. Walaupun bilangan zinc tu ada banyak lagi. Macam tu.
So bila dalam kes macam ni, kita ambil lah nilai yang kecil iaitu 0.005. Okey. Selesai bilangan mol. And then dia suruh kira haba yang dibebaskan QMC theta. Okey, Q sama dengan MC theta. M, okey, ada berapa isi padu kat sini? Ada berapa isi padu? 1. Okey, yang mana satu? Berapa nilai dia? M tu mana? 2 gram ke 25? 25. 25. Okey, jangan tersalah ambil 2 gram sebab M tu kita ingat jisim, kita ambil 2 gram. Salahlah kat situ. Okey, Damia Afika. Damia Afika. Okey, Damia Afika 25 darab berapa? Darab berapa Damia? 4.2. Ha, 4.2. Darab Damia, perubahan suhu berapa? Cikgu. Dia bagi suhu awal 30, suhu tertinggi 40. So berapa perubahan suhu? 10. 10. Okey, Alfa tekan kalkulator. 1050. 1050 joule. Okey, lepas tu kita buat ratio sebab dia minta haba penyesaran. Siapa nak bagi ratio? Nurul Najwa? Nurul Najwa Fatihah? Ya, cikgu. Nurul Najwa Fatihah. Okey, bagi saya ratio. Macam mana nak tulis? Yang ini untuk berapa mol ni? Tadi 0.005. 0.005 kupru mol. Mol kupru membebaskan berapa? 1050. 1050 joule. So soalan minta untuk 1 mol Cu. So berapa nilai kat situ? 1 darab 1050 joule bagi dengan 0.005. So berapa nilai dia? Nurul Nadia. Nurul Nadia. Ya, cikgu. Okay, tekan kalkulator dapat berapa? 210,000. Okay, 210,000 joule. Mol negatif 1. Okey, betul. Lepas tu Nurul Nabila kita nak buat apa? Dia nak nilai delta H. So delta H mesti dalam kilojoule. So kita bahagi 1000. So dapat apa? Nurul Nabila? Sekejap, cikgu. Okey. $210 ke cikgu? Okey, betul. 210 kilojoule mol negatif 1. Lepas tu kita kena tambah satu benda. Nurin Nabila. Nurin Nabila ada tak? Nurin Nabila. Ada. Nurin? Ada, Okey, cikgu. Nurin. Lepas tu nak tambah apa dekat jawapan ni Nurin? Simbol apa? Simbol? Negatif. Ya. Kita tambah simbol negatif. Pandai dah tu. Okey, Nur Farah Izzati. Nur Farah Izzati. Ya, saya. Okey, kita try buat lukisan. Lukisan, lukis garis lurus. Lepas tu atas ni tulis apa Izzati? Nak label apa kat atas ni? Ti apa? Tempe? Apa lah? Ti apa? Tenaga. Tenaga. Okey, good. Lepas tu Syakir. Syakir Iman. Syakir 1, Syakir 2, 3. Tak ada. Nasyira.
Ya, Nashira. cikgu. Okey, kita lukis graf. So bila exo, macam mana exo daripada atas ke bawah ke atas? Cikgu, Ya. kaki terkeluar. Syakir dah keluar. Okeylah. Syakir adalah tadi okey. Nashira, macam mana nak lukis Nashira? Daripada atas ke bawah ke atas? Dari atas ke bawah ya cikgu. Okey, atas ke bawah. Pandai. Letak arrow. Okey, good. Izzah Liana. Izzah Liana 1. Izzah Liana 2. Tak ada. Ilya Farhain. Ya cikgu. Ilya Farhain. Okey, Ilya Farhain kita try tulis dia punya persamaan dia Ilya. Kita ada zinc. Apa formula zinc? Zn 2 plus. Zn. Okey, kita tulis Zn je. Tahu kita tulis zinc je. Zn tambah kuprum 2 sulfat. Apa formula dia? CuSO4. CuSO4 and then kita dapat apa hasil dia? ZnSO4 Okey, plus U. Okey, kita letakkan benda ni dekat sini. Zn plus CuSO4 arrow ZnSO4 plus Cu. Ataupun option lain kita tulis yang kita punya persamaan ion tadi. Pun boleh juga, mana-mana yang awak yakin lah. Okey, selesai. Lagi siapa cikgu tak panggil? Apa nak kena tambah kat situ? Ada satu benda kena tambah kat situ. Apa benda yang tertinggal dekat sini? Apa satu lagi nak kena tambah? Haba penyesaran. Ya, so delta H sama dengan negatif 210 kilojoule mol negatif 1. Ada faham? Faham. Faham Terima kasih, cikgu. Faham, cikgu. Yelah tu dah 12.30 semua cepat je. Okey, cikgu panggil lagi sekali. Izzah Liana 1, Izzah Liana 2. Tak ada Siti Cikgu, Zulaika. tapi tadi dia masuk. Oh, tadi dah masuk. Okeylah, cikgu kira Mic dia rosak cikgu. Mic Izaliana. Alright. Siti Zulaika memang tak ada ke? Tak. Dia tak ada. Zulnur Ain pun tak ada Okey, yang dah memang PM cikgu Adriana memang dah PM lah. Lepas tu Alice memang tak ada. Kamarul Iman pun tak ada Kamarul Iman ni subjek lain dia masuk tak? Kamarul Iman? Kadang-kadang. Okey, Luqman Hakimi tadi ada tak? Tadi macam ada. Ada tak Luqman Hakimi tadi? Tak ada Amir nanti tengok sikit kawan-kawan ni Mir. Okey, cikgu. Okey, Puteri Nurin Akila jarang pula tak hadir. Nurin Akila ada tak? Ada. Okey. Zulaika Aisyah tak ada. Tak ada Okeylah. Alright. Untuk muka surat belakang tu kita sambung petani. Petani nak buat pukul berapa? Cikgu Zulaika Aisyah ada ke? Zulaika Aisyah ada. Okey. Okey, petani nak buat pukul berapa? Cikgu nak korang cuba dulu jawab yang muka surat 96 tu. Cuba dulu jawab muka surat 96 tu. Kita sambung petani. Pukul 3. Sebenarnya dah boleh buat dah tau. Muka surat 96, haba penyusulan pun dah boleh habiskan. Kita habiskan je lah petani boleh tak? Boleh, cikgu. Boleh cikgu. Lagi cikgu. Ha? Tangan lagi Aduh. Dah berapa minggu cikgu tak buat petang sebab bagi korang orang kerja kan. So petang ni tak ada apa. So kita belajarlah. Kita sambung petang ni Pukul berapa nak kelas? Abang 3. Pukul apa? Pukul 3? Lambatnya? 3. Lambat sangat ke? 2.30 cikgu, 2.30. 2.30 sampai 3.30. Sekejap je, 1 jam tu. Tapi kalau boleh siapkanlah dulu muka surat 96 tu boleh tak? Ada masa tak nak buat? Boleh? Okeylah. Pukul 2.30. 2.30 Okay, alright. Itu saja. Terima kasih, cikgu. Okay, sama-sama.
Sama-sama. Terima kasih cikgu. Thank you, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Cikgu. Terima kasih Terima cikgu. kasih, cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye cikgu. Bye. Jumpa petang garang 2.30. Terima kasih cikgu. Ya.